Assalamualaikum. Hai. Selamat datang ke kelas RBT Cikgu Zuraida. Tentu anda pernah belajar tajuk penyelesaian masalah inventif semasa di tingkatan 2. Kali ini, kamu akan menggunakan proses penyelesaian masalah inventif untuk menghasilkan produk di dalam tajuk tingkatan 3. Murid-murid, sebelum kamu menghasilkan produk baru, kamu perlu membuat sedikit tinjauan dan kajian terhadap produk yang sedia ada di pasaran. Jika kamu hendak menghasilkan produk beg alat solik, maka kamu perlulah mengkaji beg alat solik yang sedia ada di pasaran. Contohnya, beg alat solik XXX ini. Kita boleh melihat analisis fungsi dan model fungsi produk tersebut. Mudah sahaja. Contohnya, fabrik kapas memegang zip, zip memegang ruang penyimpanan, dan ruang penyimpanan memegang objek, iaitu alat-alat solik. Komponen mana yang bermasalah atau kurang berfungsi? Sekarang, bolehlah kita melihat komponen mana yang kurang berfungsi atau bermasalah. Pertama, kita dapati zip berguna tetapi kurang berfungsi kerana ia boleh menutup beg, cuma akan berkarat dan tersangkut-sangkut. Yang kedua, ruang simpanan beg didapati mendatangkan masalah kerana akan menyebabkan alat-alat solik bercampur aduk dan sukar dicari. Seterusnya, bahagian fabrik beg didapati berfungsi tetapi kurang berguna kerana bahagian ini akan berubah bentuk apabila diletakkan alat solik yang banyak. Setelah kita mengenal pasti komponen yang kurang berfungsi dan bermasalah, langkah seterusnya, kita perlu membuat analisis punca kesan. Contohnya, zip besi berkarat atau tersekat-sekat. Mengapa? Sebab kelembapan udara yang menyebabkan berkarat. Yang kedua, susah mengambil barang. Mengapa? Sebab barang bercampur aduk. Mengapa? Sebab tiada ruang pengasingan. Dan yang ketiga, kita menyimpan barang di dalam beg dan beg menjadi gepuk. Mengapa? Sebab fabrik beg lembut. Mengapa? Sebab tiada pelapik keras pada fabrik tersebut. Begitulah yang perlu kamu lakukan pada mana-mana komponen produk yang bermasalah. Langkah seterusnya ialah bagaimana kita hendak menentukan perjangkahan fizikal masalah inventif tersebut. Kamu boleh menggunakan perkataan jika yang akan menerangkan kehendak, tetapi yang akan menerangkan masalah, dan maka yang akan menerangkan penyelesaian. Contohnya, jika simpan alat solik yang banyak dalam satu ruang, tetapi ruang beg menyebabkan alat solik bercampur-campur, maka perlu bina ruang pengasingan. Jadi, perjangkahan fizikalnya ialah alat solik bercampur, tetapi kita mahukan alat solik berasingan pada masa yang sama. Jadi, kaedah yang sesuai
untuk menyelesaikan masalah inventif ini ialah kaedah pemisahan ruang. Untuk makluman, ada dua kaedah penyelesaian masalah inventif, iaitu kaedah pemisahan ruang dan kaedah pemisahan masa. Kemudian, kita memilih cadangan prinsip inventif yang sesuai untuk mengatasi masalah percanggahan fizikal produk awal tadi. Contohnya, percanggahan fizikal alat solid bercampur, tetapi kita mahukan alat solid itu berasingan. Maka, dicadangkan prinsip inventif kualiti setempat, iaitu menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza dan berguna. Ini ialah contoh bagaimana kita mengaplikasikan kualiti setempat pada produk baru. Cuba lihat, beg alat solid baru mempunyai pelbagai saiz ruang penyimpanan alat solid berbanding beg alat solid yang lama. Untuk cadangan prinsip inventif yang kedua, iaitu pengantara, antara yang kita boleh lakukan ialah membina butang besar yang bersambung dengan tali fabrik yang akan bertindak sebagai penyambung untuk menggantikan zip yang mudah berkarat. Langkah seterusnya, kamu perlu mencadangkan sekurang-kurangnya dua aplikasi teknologi yang pernah kamu pelajari sebelum ini. Dan syaratnya, kedua-dua aplikasi teknologi itu mesti ada di dalam produk yang kamu hasilkan nanti. Contohnya, kita akan menggunakan teknologi pembuatan untuk bahagian butang beg dan rega bentuk fashion untuk bahagian keseluruhan beg. Langkah seterusnya, kamu perlu sediakan 3 lakaran idea produk baru yang menggunakan 2 aplikasi teknologi dan penyelesaian masalah inventif yang dicadangkan. Inilah contoh lakaran penyelesaian masalah yang dipilih untuk menghasilkan produk baru. Dan inilah produk akhir, iaitu beg alat solid eksklusif yang telah dihasilkan. Saya harap selepas ini kamu boleh menghasilkan produk baru yang lebih baik lagi. Jadi, sebagai tugasan pertama, kamu dikehendaki bertemu bual rakan dan isikan borang kajian keperluan pelanggan berkenaan satu produk pilihan di pasaran. Sebagai pembakar semangat, saya hadiahkan video rakan kamu yang telah selesai menyiapkan penghasilan produknya pada tahun depan.